Tahukah anda, istilah kari berasal daripada perkataan Tamil yang merujuk kepada hidangan sampingan yang dimakan bersama nasi. Masakan kari itu masak kedai mamak. Pada lain, saya biar lain sikit. Masakan saya lain sikit. Di manakah kesetiaan janji kita? Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini yang sedang bersama dengan kami ketika ini? Tak kiralah di mana anda berada, menonton kami secara langsung di kaca TV maupun dalam talian di Facebook. Apa khabar rakan-rakan di Facebook ketika ini yang terus hari-hari menyokong dan menghantar komen-komen positif kepada wanita hari ini? Baik, terima kasih kepada anda semua dan pastikan anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Di awal tadi kami dah kongsikan apa yang menarik untuk paparan hari ini dan pastinya apa yang kita lihat di hadapan kita ni akan dikongsikan sebentar saja lagi bersama dengan anda. Dan seperti biasa sebelum kita nak kongsikan apakah menu menarik, inspirasi kari pada setiap hari Selasa yang hari ini kita nak bawakan topik kari kan. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan juga kepada anda kalau kita lihat angka kes positif COVID semalam yang dilaporkan sedikit penurunan sebanyak 4,087 kes dilaporkan. Betul dan semakin hari semakin menurun tapi mungkin ada yang rasa ini adalah satu yang selesa dan mengembirakan namun dari hari ke hari juga Fiza tidak kurang juga berita-berita yang meresahkan kita terutamanya tentang varian baru dan rentas negeri dan juga ramai lagi yang masih leka dan alpa tentang SOP. Ya, apa yang nak kita ingatkan diri kami di studio ini dan juga anda penonton-penonton di mana anda berada, apa yang anda lakukan, pastikan SOP tetap menjadi keutamaan. Okey, kita tinggalkan tentang COVID-19 ini, kita nak kongsikan kepada anda tentang topik kari yang kita bawakan hari ini. Tetapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda apakah menu-menu menarik itu, kami juga nak kongsikan sesuatu yang sempat diambil daripada petikan artikel harian Metro ini yang mana berlaku di luar negara, di India, iaitu pasangan pengantin ini tidak jadi berkahwin disebabkan kari. Ceritanya Farid. Ini ceritanya pada hari perkahwinan keluarga pengantin lelaki ni, pengantin lelaki ni hadir ke rumah bakal pengantin perempuan dan kemudian mengharapkan mendapat hidangan kari kambing kegemarannya. Tapi Fiza, bila sampai itu keluarga pengantin perempuan ni tidak menyediakan makanan kegemaran, berlaku pertengkaran, terus tak jadi kahwin. Disebabkan kari kambing mereka tak jadi kahwin. Dan kalau di India kan ataupun di Delhi ini bukan perkara luar biasa. Memang ada banyak kes-kes di mana last minute ataupun saat akhir ni banyak yang tak jadi kahwin. Tetapi kali ini sebabnya tak masak kari kambing. Okey, tapi jangan risau kepada anda penonton-penonton. Hari ini rakan penolong penerbit kita Ain berkesempatan merangkumkan antara aktiviti-aktiviti menarik tentang masakan di TikTok. Saya panggil yang ini TikTok kari. Kita saksikan. Silakan. Okey, hari ni Kak Su nak share resepi kari sotong. First sekali masukkan minyak banyak. Okey, base pusing-pusing Okey, tak bawang merah, bawang putih hari yang kita dah hiris halus. Kacau-kacau dan bagi kekuningan tu kita masuk daun kari. Okey, kita tempat cover letak supaya minyak tak melecet. Okey, dan tak rempah kari ikan. Okey, kacau-kacau lagi, masuk tomato, kacau. Okey, masuk santan 2-3 picit macam tu lah. Okey, bagi dia mesra dalam tu. So kita isi minyak dulu dalam tong. Sementara tunggu. Okey, bagi dia pecah minyak tu, letak garam, letak perasa. Okey, letak soto, kacau. Okey, kacau bagi dah mesra tu, letak santan pekat, letak asam jawa. Okey, so santan dan siap. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria.
Janganlah kau berpaling dariku, kerana kamu cuma satu untukku. Wow, macam-macam menu istimewa. Betul. Masakan dah menarik, lagu yang dialunkan juga. Background music tu. Jadi macam rasa dibuai mimpi macam tu kan. Okey Fiza, saya tadi terbayangkan bahawa tadi ada yang berlaku di luar negara tak jadi kahwin kerana kari tau. Tapi saya kira untuk Fiza Saljan mungkin berbeza. Mungkin kerana kari dia akan bertemu jodoh. Pasal untuk tahu semua kan, Fiza memang pandai memasak dan saya percaya Fiza memang pandai masak kari. Farin, saya nak cakap satu terus terang dengan anda. Saya sebenarnya kurang minat makan kari. Ada kari-kari tertentu je yang saya makan. Tetapi sejarahnya, adalah sejarah kisah lama. Dulu saya tak makan kari langsung. Tapi seseorang dalam hidup saya ketika dahulu memang minat makan kari. Jadi saya belajar makan kari lah daripada individu tersebut. Jadi insyaAllah kalau ada kari tak jadi kahwin, insyaAllah ada orang yang kerana kari akan bertemu jodoh. InsyaAllah. Mungkin anda ada pengalaman-pengalaman tertentu kalau anda nak kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari ini, ataupun anda ada tips-tips masakan kari istimewa anda, boleh terus kongsikan bersama kami. Tapi kami nak kongsikan, jangan terliur. Anda boleh terus salin resepi ataupun rakam kami ini. Yang mana hari ini kita nak kongsikan resepi mi kari campur yang ada udang galah dan juga kalau kita tengok kerang dia ni memang nampak segar-segar kan. Bersama dengan chef kita nanti kita ada acak kari markona, kita ada kari kapitan, ikan panggang kari rampai dan kari udang galah. Memang melazat. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama kami selepas ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang dah dijanjikan tadi, kami nak kongsikan kepada anda menu pertama kita hari ini, mi kari campur. Cuba tengok ni, Allah ya tuanku, nampak tempting ataupun sangat menerujakan. Kita bersama dengan Nur Ain hari ini daripada Dapur Darurat yang nak kongsi menu mi kari campur. Apa khabar Ain? Hai Kak, Assalamualaikum. Saya Ain. Hari ini kita nak masak mi kari campur. Menu pertama, menu utama Dapur Darurat, daripada Dapur Darurat. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit kan daripada mana menu ini sebenarnya diinspirasikan, sebab ada setengah orang dia cuba-cuba sendiri. Ada setengah orang dia memang ini resepi turun-temurun keluarga dan sebagainya. Tapi untuk Ain dan suami, ini resepi daripada mana? Resepi ni Ain pengusaha kantin. So cikgu-cikgu suka makan mi kari ni. So masa kantin kan dah tak buka dulu, cuti sebab PKP. And then kita orang ni buka niaga online. Mengajar online. Meniaga online, lepas tu tercetus nak buat mi kari campur ni. Okey. Baik, daripada orang kata kesusahan zaman PKP tersebut, Ain dan suami tercetusnya idea untuk membuat perniagaan mi kari inilah. Okey. Kalau kita cakap tentang mi kari campur kan, kalau kita cakap tentang rempah kari ni, ada orang digunakan 1 serbuk, ada orang digunakan 2 ataupun 3 serbuk yang dicampurkan. Tapi keistimewaannya mi kari campur daripada Dapur Darurat ni, apa keistimewaan dan kelebihannya? Okey, macam Ain lebihkan kari dia ni nak bagi pekat, lepas tu dalam yang untuk blender tu kita letakkan udang kering. Itu dah orang kata keistimewaannya. Tak apa kongsi dengan penonton ni, tak apa. Boleh, tak apa. Jadi puan-puan kat rumah tu kalau sebelum ni dah biasa masak kari, resepinya berbeza, nak cuba sesuatu yang lain, sesuatu yang baharu, mungkin bolehlah tambahkan udang kering kan? Udang kering blender sekali dengan bawang, halia dengan bawang putih. Okey. Sebab kalau kita cakap tentang kari ni, lain orang, lain cara masak kari. Kalau orang utara lain cara masaknya, mungkin ada yang tumis darat dan sebagainya. Tapi kalau orang Selangor mungkin caranya lain, betul tak? Tapi kalau diikutkan resepi ni, resepi negeri mana ni sebenarnya? Ini daripada Pahang. Daripada Pahang. Memang Ain orang Pahang dan suami? Ain orang Pahang dan suami. Tapi menetap kat sinilah. Tadi kita dah cakap tentang serbuk kari kan? Berapa jenis serbuk kari yang dicampurkan sebenarnya ni? Satu jenis je. Guna satu jenis saja. Jadi keistimewaan tadi tu dicampurkan udang kering. Okey, macam mana kita nak tahu apa bezanya kari yang kita masak untuk makan dengan mi ataupun mihun ataupun kuih tiaw ni dengan kari yang kita makan dengan nasi? Okey, macam yang untuk kuah kari ni kita cair sikit. Kalau macam untuk makan nasi kita tumis dia pekat lagi lah. Sebab kari kalau
makan dengan mi kari dia kena tak ada pekat sangat. Okey, sambil kita tunggu kuah kita mendidih kan Ain. Kalau kita boleh tunjukkan kepada penonton, inilah ada penonton. Kamera mana saya nak tunjuk ni? Dari sini? Sini? Okey. Kalau kita tengok bahan-bahan di dalam mi kari ni, mi kari campur ni, ada kerang yang segar, ada udang galah, ada sayur, ada tahu kering dan macam-macam lagi. Jadi kalau macam mana kalau dapatnya inspirasi untuk campurkan ke semua bahan-bahan ni? Adakah ini akan menambah manis dalam masakannya atau bagaimana? Tak ada. Dia lagi banyak bahan tu lagi sedap lah kita makan macam itu. Okey. Jadi kalau kita lihat kan, setengah orang dia mi kari ni hanya letak ayam saja kan. Ya, tapi betul. kalau tengok mi kari daripada Ain dan suami ni, ada udang galah, ada kerang yang besar-besar ni. Jadi dari segi harga pula macam mana? Harga kita jual untuk satu pack tu boleh makan dalam 2-3 orang RM12 per pack. 12 okey, macam ni RM12. Portion dia macam ni RM12. Dalam ni penerbit saya nama dia Fiza juga. Saya Fiza Sabjahan, dia Fiza juga. Tapi dia ni kalau saya dengan dia ni, saya rasa dia seorang ni. Betul tak? Penerbit. Tak cukup dia kata tak cukup. Okey, dari segi sambutan pula, maklumlah dalam tempoh pandemik hari tu kan ada macam-macam kesukarannya. Jadi apabila membuat perniagaan ni untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam tempoh pandemik, dari segi sambutan orang ramai tu macam mana? Alhamdulillah lah, masa PKP dulu, orang tak boleh keluar, and then dia orang order online lah. Online, kita cover seluruh Lembah Kelang. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni apa yang kita nak masukkan? Ni kita dah letak ayam semua, dan nak siap ni kita masukkan perasa dia. Okey. Garam, gula dengan secukup rasa. Garam, gula dan secukup rasa. Sudunya tak ada. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi menu sebenarnya bersama dengan Ain dan juga tetamu-tetamu kita yang lain di studio dan juga dalam talian. Okey, sambil-sambil kita berapa lama kita nak tunggu dia mendidih tu Ain? Dalam 5 minit macam tu. Dalam 5 minit. Okey, tapi sebelum tu tadi Ain dah kongsikan tentang serbuk kari, dan kalau kita cakap tentang daun kari ni, ada orang makan daun kari bukan saja dalam kuah, tetapi kalau arwah nenek saya, dia suka makan ulam pucuk daun kari. Jadi kami nak kongsikan kepada anda sedikit bingkisan trivia mengenai daun kari dan juga rempah kari. Silakan. Tahukah anda, istilah kari berasal daripada perkataan Tamil yang merujuk kepada hidangan sampingan yang dimakan bersama nasi. Kebiasaannya, kari dihasilkan daripada campuran rempah seperti lada hitam, kayu manis, ketumbar dan beberapa jenis rempah lain. Campuran rempah ini biasanya dijadikan paste dan dicampur bersama bahan masakan lain bagi melengkapkan resepi serta menambah kesedapan. Selain itu, daun kari pula antara herba yang amat sinonim dan biasa digunakan bersama rempah ratus bagi menambah keharuman dan rasa dalam masakan kari. Namun bukan sekadar penambah rasa, ramai yang tidak tahu daun kari sebenarnya mengandungi pelbagai nutrien, antaranya seperti karbohidrat, serat, kalsium, vitamin C dan banyak lagi. Justru tidak hairanlah apa sahaja campuran yang digunakan dalam masakan kari, ia tentunya menjadi hidangan istimewa yang digemari segenap lapisan masyarakat. Serba ringkas, tapi kita kini dah lebih tahulah mengenai daun kari, rempah kari dan sebagainya. Baik, kita teruskan saja dengan menu kita hari ini bersama dengan Chef Zainal pada hari ini. Yang kalau setiap kali datang tu seronok saya tengok dengan pakaian beliau yang pastinya mesti sesedap masakannya. Okey, yang ini cukup menarik kerana kita akan buat ikan panggang kari rampai. Ya, betul. Chef, okey. Ya. Jadi apa bahan-bahannya ni kalau kita tengok di hadapan ni? Macam mana kita nak buat ikan panggang kari rampai? Okey. Yang pertama sekali kita kena ada ikan lah. Kalau tak ada, kita buat benda-benda lain pun boleh. Okey. Ikan So ikan apa yang kita gunakan ni? Okey, kalau nak sedap ikan ini ikan susu. Okey. Kemudian ikan tenggiri boleh, ikan merah boleh, tapi kita kuatkan dia macam butterfly. Jadi senanglah kita nak sapu-sapu kan. Seperti inilah Okey, seperti ini. Okey, bahan-bahan yang kita nak gunakan adalah kita ada okey, bawang besar, lepas tu sedikit halia dan bawang putih kita kisarkan jadi macam nilah ya. Jadi macam ni ya. Okey, kemudian untuk daun dia kita ambil daun kaduk,
Kalau boleh kita potong nipis-nipis ataupun yang ni kita potong besar sikit asal dia macam bunga rampai. Kemudian kita ada daun kari. Daun kari Okey. Daun kari. Kemudian kita ada rempah kari, sedikit gula, sedikit garam, air sedikit. Kemudian kita gunakan kerisik. Oh, kerisik. Okey. Baik. Okey. Tapi kerisik ni dah cair Ya. Kita dah kerisik ni memang daripada kelapa okey, bukan yang kering lah. Okey, kerisik. Cara dia senang mudah je. Kita masukkan bawang, halia, bawang putih tadi kan. Kemudian kita masukkan rempah. Kita pakai rempah kari ikan Okay. Kalau untuk ikan, kari ikan. Kalau kita nak buat panggang daging, kita pakai daging. Kari daging. Ataupun kita nak panggang ayam pun boleh pakai ni Okey. Kemudian kita masukkan kerisik. Wah, menarik ni. Kerisik sedap ni. Ada kerisik, ada kari lagi. Rasa dia akan macam botok-botok Johor. Okey. Tapi yang ni kita panggang Kalau botok-botok nanti dia kita kukus. Okey, baik. Okey. Sedikit gula. Okey. Sedikit gula dan sedikit garam. Wah, saya kira ni penonton-penonton boleh mencuba di rumah ni sebenarnya ni. Ini memang kira macam makanan Johor ke, Chef? Tak, ni rekaan saya. Alamak, itu sebenarnya istimewanya Chef Zainal tau. Tapi saya olah daripada botok-botok tu. Botok-botok kukus tapi yang ni panggang Okey, baik. Maknanya kita diinspirasikan daripada botok-botok makanan orang kata Johor tu. Okey, diolah tapi kali ini dalam bentuk panggang lah. Okay. Panggang. Kita kena bersetaikan dia Boleh jadi, kalau kita tengok ni apa yang boleh siap semua ni, nanti apa yang dah siap nanti kita sapu kat atas ikan ni. Okey. Bila dia dah sebati macam ni. Okey, sambil-sambil tu juga hari ni kita gunakan ikan. Bermakna apa yang resepi ataupun bahan-bahan yang chef buat ni boleh juga digunakan untuk daging, ayam dan sebagainya Boleh. Kalau ayam kita kena panggang ayam tu dalam oven ke kan. Ataupun ayam kita lepaskan bungkus daun pisang dan masak macam atas kuali lah Okey, ni kita tepikan. Kemudian kita taburkan. Yang ini saya suka ni. Okey, Syah, kalau orang bertanya lah, yang ini kita ada daun kaduk dengan daun kari lah. Kalau ada di antara mereka macam, saya rasa nak guna ulam, nak macam betul-betul tak ada masalah Boleh, tak ada masalah. Ulam ni memang sihat Kalau kita nak makan memang sihat Boleh, Syah. Okey, kalau dah macam ni, kita bungkuskan dia. Okey, ini kalau boleh sebaik-baiknya adalah daun pisang tu supaya aroma dia tu naik tu. Betul. Okey, kita bungkuskan dia. Sekarang dah ada foil ni senang kan? Betul. Kalau tak dulu daun pisang je. Tapi kalau nak dapatkan aroma tu, kita kena taruhlah daun pisang. Kemudian kita bakar atas kuali Okey, kuali yang panas. Nanti kita balik-balikkanlah dia. Okey, sementara kita nak tunggu ni. Kita ada lagi satu resipi ni. Iaitu iaitu Chef nak buat acar betul tak? Ya, acar. Okey, Chef, tak apa. Sementara kita menunggu ikan panggang ni, kan? Okey, kita sebenarnya ada satu lagi menu menarik yang ingin dikongsikan bersama dengan Fiza. Silakan, Fiza. Ya, hari ini ada macam-macam menu kari. Kalau selalu kat rumah kita masak kari ayam, kari ikan dan sebagainya. Hari ini kami nak memberikan anda serba sedikit inspirasi yang sebenarnya ada macam-macam jenis kari yang kita boleh masak. Dan hari ini kita nak bersama dengan seorang individu ni, figuran ni memang cukup terkenal, memang ramai peminat-peminatnya di laman sesawang media sosial. Kita bersama dengan Kak Zaida Ibrahim. Apa khabar? Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita lah tentang resepi kari kapitan yang istimewa daripada Kak Zaida sendiri. Kalau boleh dikongsikan, kari kapitan ni sebenarnya kari jenis apa? Kari apa ya? Okey, kapitan ni dia asal-asalnya ialah kari nyonya. Kari nyonya Penang dan bahan-bahan yang kita guna ialah memang kurang tak sama dengan kari biasa. Kita guna bahan-bahan fresh. Ya, seperti halia, kuas, terai, daun rumah, semua bahan-bahannya adalah bahan-bahan fresh. Kita tak ada menggunakan sedikit pun rempah kari dalam kari kapitan. Okey.
Itu yang menariknya kari nyonya kan, sebab kadang-kadang kita dah biasa kari yang kita masak ni kari yang mak kita masak, kari yang kita tengok nenek kita masak kan. Okey, kalau boleh kita kongsikan bahan-bahan yang digunakan untuk kita nak masak kari kapitan ini. Okey, bahan-bahan biasanya untuk kari kapitan kita guna cili kering, cili merah, bawang merah, bawang putih, halia, kuas, kunyit, serai, buah keras, daun limau dan sedikit belacan, kita santan dan asam keping. Okey. Tapi kalau kita lihat kan Kak Zaida goreng dahulu ayamnya, sebab kadang-kadang kita main masuk je ayam kita dah cuci kita masuk kan. Tapi adakah ini memang resepi tips daripada Kak Zaida sendiri ataupun memang resepi ni kita kena goreng dulu ayamnya? Jadi dua cara. Kalau you goreng ayam tu, lebih aromanya lebih menyerap waktu. Ya, kalau perempuan tak sukakan minyak juga boleh diletakkan ayam mentah lah macam tu. Kalau kita goreng tu baunya lebih sedap lah. Okey. Kita ni kan kalau tengoklah Kak Zaida ni masak memang rasa macam teruja, lepas tu kadang-kadang rasa macam leka tau, sebab memang seronok, memang teringat mak-mak kita masak kat rumah kan. Jadi Kak Zaida, apa antara tipsnya kalau kita nak bagi kari kita ni memang orang putih kata just nice lah, sebab kadang-kadang ada orang masak kari terlalu cair, ada orang masak kari terlalu pekat, tapi sebab kita nak makan dengan nasi ni kadang-kadang biar gu tu kena kan. Ada tak sebarang tips daripada Kak Zaida? Okey, dia macam ni je. Kita nak masak tu, kita kena ikut keperluan kita lah. Sesuai dengan selera kita. Ada orang setengah suka makan pekat-pekat ya. Suka pekat maknanya dimasak lebih lama dan mungkin diletakkan oleh rempah-rempah. Dan kita juga setengah suka pekat tapi suka makan yang cair-cair. Kita kurang. Bolehlah ditambahkan dengan sedikit air ikut cita rasa masing-masing. Okey. Kak Zaida, ada tak sebarang tips? Ada setengah orang dia suka makan kari ni, kita masak hari ni, dia tak terus makan tau. Dia akan biarkan sebab dia kata nak biar orang kata bahan-bahan tu serap kan. Jadi tunggu esok baru makan. Betul ke macam tu cara makan yang nak bagi sedap, bagi orang kata bagi kau kari tu? Betul juga tu. Ya, kalau you nak makan kau, you simpan dulu. Jangan makan terus. Simpan semalaman, dia lebih sedap. Okey. Tapi kan tadi mesra dengan ayam ataupun ikan ataupun seafood. Okey. Tapi nak tanyalah juga kan, selalunya kari kapitan ni sesuai makan dengan apa? Nasi ke, roti jala ke, ataupun roti putih ke, macam mana tu? Ya, sesuai makan dengan nasi ya. Nasi macam kita makan kari biasa, sesuai makan nasi. Dan juga kari kapitan ni boleh diubah sesuai jugalah. Kalau misalnya makan dengan roti jala ataupun dengan roti dan capati dengan ucan dan sebagainya, buat kuahnya pekat sikit. Tapi kan Kak Zaida, nak tanya jugalah, bila nak cakap tentang kuah pekat dan sebagainya ni, macam tadi kita tengok ada banyak bahan-bahannya kan. Tapi kadang-kadang bagi wanita yang berkejaya, ibu-ibu yang sedang menonton ketika ni, di Facebook kita juga ada komen, ada tak cara nak mudahkan? Kadang-kadang dah sibuk bekerja, nak sediakan bahan-bahan banyak ni rasa macam susah juga kan. Ada tak cara lain yang lebih mudah? Paling mudah, Kak Zaida ada sediakan paste yang dah ready dan juga yang ready to eat. Yang ready to eat tu maksudnya dah tak payah masak dah. Memang terus boleh dihidang. Okey. Paling senang hidang. Okey, jadi Kak Zaida mungkin silakan. Silakan. Dan pada yang berminat nak dapatkan paste dan juga lauk yang dah ready tu, dah ready, bolehlah follow Kak Zaida di Facebook Zaidah Ibrahim dan di IG Zaidah Ibrahim _HQ. Okey. Baiklah, dan sebenarnya kalau nak tengok ada macam-macam menu resepi daripada Kak Zaida sendiri, boleh pergi ke Zaidah Ibrahim HQ di IG-nya. Terima kasih banyak-banyak Kak Zaida untuk perkongsian menu hari ini. Minta halal resepinya. Okey. Dan kalau kita cakap tentang resepi menu kari ni, ada macam-macam jenis menu kan. Tadi Kak Zaida dah kongsikan tentang menu kari kapitan. Tadi chef dan juga Ain dah kongsikan 2 menu kari. Tetapi di Kuala Lumpur dan di Malaysia ini juga ada banyak lokasi-lokasi menarik kari kepala ikan yang menjadi perhatian ramai. Rakan wartawan kami Ain berkesempatan ke salah sebuah restoran kari terkenal di ibu kota. Kita nak tengok apa yang dinikmati oleh Ain di sana. Saksikan. Menjadi pilihan ramai dan tak lapuk di zaman
makanan yang berasal dari India iaitu kari antara makanan popular yang diminati oleh setiap peringkat umur tanpa mengira bangsa. Jika disebut tentang keenakannya, pasti ramai penggemar mula terbayangkan hidangan istimewa di beberapa restoran yang cukup popular di Malaysia. Antaranya ialah kari kepala ikan Stadium Merdeka yang telah menjadi pilihan ramai sejak tahun 90-an serta gerai Anwar Kari kepala ikan bangsa. Selain itu, restoran ZK atau lebih dikenali sebagai restoran kari kepala ikan Kampung Atap juga antara yang terkenal dalam kalangan ribuan pelanggan tetapnya. Mengulas keistimewaan kari kepala ikan di restoran ini, pemiliknya Haji Zabarullah Han Kadir Maidin, 71 tahun, berkata dia amat mementingkan kesegaran dalam setiap menu yang disediakan. Menyediakan dua jenis kepala ikan iaitu kepala ikan merah dan ikan jenahak yang terdiri daripada pelbagai saiz. Setiap kepala ikan mula dimasak seawal jam 9 pagi. Tiap-tiap hari kita kena cek ikan fresh ni yang kita beli. 1 kilo pun bukan kata mahal. Masakan kari itu masak kedai mama pada lain, saya punya lain sikit. Masakan saya lain sikit, dia berasa. Tahu ada macam cili bawang, ada kedai mama itu semua tak ada. Itulah beza. Tapi dia rasa pun lain sikit. Selain kualiti makanan, aspek kebersihan juga turut diberikan perhatian demi menjamin keselesaan buat para pelanggannya. Kita boleh maju, okey, Alhamdulillah. Masuk restoran kan, kita boleh maju, Alhamdulillah. Kita punya customer pun Alhamdulillah, semua ada kelas sikit nampak. Kalau kita duduk warung saja, dia punya kelas lain. Menghasilkan satu hidangan kari kepala ikan yang penuh aroma dengan adunan 7 rempah ratus, tidak hairanlah restoran ini mampu membuatkan orang ramai, khususnya pelanggan setia, sanggup beratur panjang bagi menikmati hidangan sepinggan kari kepala ikan. Di sini kalau kari kepala ikan memang best lah, terbaik lah. Ada tempat-tempat lain tu, ada tu biasa-biasa je lah. Macam tu. Kari memang sedap lah, ikut cita rasa saya lah. Kalau tempat lain mungkin tak boleh dapat kan. Anyway, reasonable satu, owner dia itself saya kenal dan friendly, dan kita dah lama kan, 30 tahun lebih. Baik, okey. Kita terus bersama kembali dengan Chef Zainal lah. Ini dia awal tadi menarik ni. Orang tertanya-tanya apa acar kari markonah ni, Chef. Sementara kita nak tunggu ikan panggang tu siap, jom kita buat acar, Chef. Okey, acar kari markonah ni kita perlukan yang special kan. Kismis dengan badam gajus ni. Okey, ini dia punya special dia. Special dia. Okey. And then kita olah sos dia dengan kari. Masam, manis, masin, semua cukup lah, cukup rasa. Okey. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan boleh. untuk sambil-sambil tu Chef boleh masuk bahan, masuk kita terus jalan je. Okey. Okey, bahan ni adalah apa tu 4 sekawan. Okey. Kemudian bawang hiris, halia. Okey, kita masukkan minyak untuk menumis. Minyak setumis. Minyak untuk kita tumis. Cili tu lain macam tu, Chef. Saya memang minat pedas. Ya. Tapi sini ni kita hold dulu. Okey. Kita hold dulu. Okey, Chef. Yang special tadi kacang, badam, kismis dan sebagainya. Kari apa pula yang kita gunakan untuk acar ni? Kita boleh gunakan kari daging. Kari daging. Okey. Kari daging, kari-kari lain tak sedap lah. Ataupun kalau kita nak buat kurma pun boleh. Tapi kita kena ada bahan-bahan macam apa, cuka kan. Okey, kita gunakan 1 sendok kari daging. Ini kari daging. Kari daging ya. Okey, baik. Okey. Wah, ini pun saya ingat ramai penonton-penonton yang suka. Ramai penonton-penonton wanita ini suka apabila sesuatu yang mereka boleh cuba sendiri. Dan saya kira sebenarnya resepi acar markonah. Kenapa nama dia markonah ni, Chef? Markonah tu daripada album pertama saya, album pertama saya Markonah. Nampak. Chef bukan saja chef yang kreatif tapi juga boleh menyanyi. Okey, Chef. Lepas tu kita taruhkan cuka kita agak-agak lah dia kena masam tau, masam dan kena manis. Acar ni dia pelbagai rasa.
Okey, Betul dah taruh kalau acar dia mesti ada masam, asam manis ya. Kemudian gula. Okey, gula, sedikit garam. Okey, acar markona ni maknanya kita sesuai untuk dimakan dengan apa ataupun sebenarnya kalau kita ada nasi dia memang boleh makan je, Chef? Boleh. Nasi dengan ikan kering kita goreng je, dengan nasi putih pun jalan. Saya dah terbayang dah. Ataupun kalau kita ada nasi biryani, nasi minyak pun inilah. Dia merupakan macam appetizer juga. Okey. Chef, kalau kita tengok kan, biasa kalau macam orang fikir kalau acar macam acar buah ke apa, ada macam jeruk-jeruk, ada dia macam asam-asam semua kan. Yang ini memang tak ada, Chef. Yang ini cuma kismis dan ke kacang ni, Chef. Ya, ke kacang. Kalau kita nak bubur lain-lain macam jeruk-jeruk pala ataupun jeruk-jeruk merah, boleh asam juga. merah boleh juga. Okey. Wah, saya ingat sebenarnya bukan gajus dan badam saja, tengok kacang Brazil pun ada tu, kacang Brazil ya. Kacang besar. Ini eksklusif ni, acar ni. Ini kalau tahu kacang walnut tu. Wah, okeylah sedap. Okey. Baik, kalau kalau kita tengok ni, Chef, macam ni berapa lama ni ataupun macam ni kita nak tahu betul-betul benda dah sebati dan dah siap dan sesedap rasa ni, Chef, untuk acar ni? Dan api pun kalau saya tengok tak adalah nampak terlalu besar. Api sederhana. Okey, kemudian kita renyahkan dia. Kalau nak tengok dia cukup rasa manis dia, kita akan tengok dia berkilat macam ni. Berkilat ni cukup manis lah. Acar dia kena manis. Okey. Maknanya dia punya kilat dah naik tu, maknanya dia punya manis tu pun dah keluar lah tu. Ya, betul. Kemudian saya ada sikit tips lah. Okey, silakan, Chef. Tips. Sekiranya kalau kita gunakan kari, masak kari, taruh santan, dia akan tahan lama. Tapi kalau kita tak taruh santan, ada masakan kari yang tak taruh santan, dia akan lebih tahan lama. Memang betul. Okey, Chef. Yang ini sambil-sambil kita tunggu dia marinade tadi tu naik dia punya manis dan kilatnya tu. Jom kita tengok ikan tu, Chef. Kalau rasa-rasa ikan tu dah bersedia. Ini pun dah bersedia dah. Okey. Okey. Wah, tengok. Chef kata dah sedia dah semua dah. Cantik, Chef. Okey, sebab tu saya sebenarnya awal tadi saya ada bertanya dengan Chef, adakah masakan kari ini sebenarnya wajib ada santan atau susu? Jadi Chef kata tidak semestinya, kerana kari kosong pun boleh. Jadi itu satu tips yang kalau kita rasa kari itu mungkin banyak, kita nak simpan ke apa tu, kalau tak gunakan susu ataupun santan tidak mengapa, tapi memang masih lagi sedap. Okey. Sekarang ni kita nak tengok ikan pula Okey, ikan dah masak. Wah, seronok Chef. Maknanya ikan ni pun tak berapa lama juga kita nak memasak dia, Chef. Oleh kerana kita gunakan foil ni tapi yang penting kita mesti ada tengok, saya kira penonton-penonton semua nampak apa yang sedang kita lihat sekarang ni. Ikan yang segar dengan daun-daun. Mungkin jangan cemburu dengan saya kerana saya dapat bau yang sedap dekat sini. Sikit lagi boleh makan ni. InsyaAllah. Okey, yang ini mari izinkan saya, Chef. Okey, nampak. Ini Chef tadi ikan panggang kari rampai dan juga acar markona. Acar kari markona. Acar kari markona. Okey, Chef, ini cukup menarik sebenarnya bagaimana Chef mengolah resepi dan sebagainya. Mungkin ramai dah mula bertanya, mana nak cari Instagram Chef ni? Okey, Instagram saya Chef Zainal 25. Ataupun FB saya Chef Zainal Abdul Rahman. Kalau nak cari saya in person, bolehlah datang kat kedai saya di Tanjung Puteri Seri Hartamas. Okey, dan variasi makanan apa yang ada? Kabarnya makanan-makanan Johor, Chef Ya, betul. Makanan Johor. Okey. Baik, saya pun sebenarnya dah tak sabar nak rasa dan kabarnya kat sebelah saya ni ada satu lagi resepi. Tapi apa-apa pun kita perlu berehat seketika, pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Dah bersedia ataupun tidak untuk kami kongsikan kepada anda resepi terakhir hari ini, iaitu resepi kari udang galah. Tapi sebenarnya sementara Faharin dengan Chef masak tadi, Ain dah siap-siap dah tumis bahan-bahan untuk kari udang galah Ain ni kan? Apa perbezaannya Ain antara tadi kita punya hasil ini dia mi kari campur? Dan yang ini macam kari udang galah ni kita just tumis
yang bunga lawang, kayu manis dengan bawang. Lepas tu, kita tak sebut ikan sikit. Oh, campurkan rempah kari campurkan. itulah. Tapi kalau kita lihat warna dia kan, ini hasilnya tadi mi kari campur kita ini kuahnya kan. Ni warna dia lain sikit. Kalau kita tengok ini warnanya lain sikit. Sebab kita tambah dengan yang sebut kari ikan tadi. Okey. Jadi bila masanya tu untuk kita tunggu bagi kita nak masuk udang, sebab ada orang kata kalau kita masuk udang ni terlalu awal nanti dagingnya akan jadi keras kan. Tak manis. Sebab udang ni sekejap je dia masuk je tu. Dalam berapa minit tu dah masak. Okey. Maksudnya kita kena tunggu sampai dia mendidih lah. Mendidih. Berbeza dengan kari untuk mi kari tadi kita dah masukkan ayam tu awal-awal Ya, betul. Okey. Ain, sambil-sambil tu kita dah boleh masukkan belum udang kita? Okey, dah boleh. Okey, kalau kita tak nak bagi dia pecah minyak ni, kita selalu kena gaul. Timba-timba tu Okey, inilah tips je tahu kalau kita tak nak pecah minyak kan. Kalau mak-mak kita dah tahulah kan, tapi generasi macam kita ni kadang-kadang terlepas pandang kan. Jadi kalau kita tak nak kari kita pecah minyak cantik je rupanya, kita kena timbalah. Selalu api pun tak boleh besar, betul ke? Api kena perlahan je. Okey, tapi ada tak sebarang tips lain kalau kita nak masak kari seafood ni kan? Sebab kadang-kadang makanan laut ni dia ada rasanya yang tersendiri kan. Contoh macam sotong, macam udang, kalau airnya keluar akan ada rasa yang berbeza kan. Jadi ada tak dari segi tips pemilihan makanan laut yang sesuai untuk kita jadikan bahan dalam kari kita ni? Okey, kalau macam udang ni dia tak ada mengeluarkan air yang banyak kan. Macam kari sotong tu tip dia kalau tak nak bagi air dia keluar banyak, kita rebus dulu. Rebus dia dalam berapa saat je macam itu. Lepas tu dia dah keluar air tu, kita tapis. Nanti kita baru campur. Okey. Sambil kita nak tunggu kari udang galah kita ni mendidih. Okey, ini saya nak tunjukkan kepada anda hasil yang awal kita masak tadi. Ini mi kari campur kita kan? Ya, Kak, mi kari campur. Jadi saya nak rasalah mi kari campur ni. Sambil kita rasa mi kari campur ni yang ada udang, tengok ni udang dia fresh, ada telur dan sebagainya. Ain mungkin boleh kongsikan juga kepada para penonton. Selain daripada mi kari dan kari udang galah ni, apa antara lain yang Ain jual di dapur darurat? Okey, kita ada bermacam-macam menu dekat dapur darurat. Ada nasi minyak, ada nasi ayam berempah, ada siput sedap masak lemak, lepas tu ada dessert, ada kek, ada kek coklat, juku dengan cheese. Oh wow. Ada kek kan? Okey, saya tengah rasa mi kari campur tadi. Kita make up separuh je hari ni. Tiba-tiba kita buka emas kita. Memang sedap rasa dia. Bagi anda peminat mi kari, memang rasanya cukup. Masinnya, masamnya, manisnya, manis daripada seafood ataupun makanan laut dan juga bahan-bahan ataupun kita panggil apa, condiments tu kan. Memang sedap. Dan selain tadi ada cakap juga selain daripada kari ada juga kek dan sebagainya. Ini pun kek yang ada juga. Ini apa ni? Nasi ayam berempah, Kak. Nasi ayam berempah. Kuah dia kuah kari. Dia lain sikitlah, dia pekat. Oh, ini kuahnya? Kuah dia lain. Ada kentang, kita campur dengan kaki-kaki ayam. Oh, okey. Jadi sambal tu kita tumis dulu. Oh, sambal tumis. Oh, okey. 4-5 jam. 4-5 jam. Boleh akak rasa ya? Boleh jemput rasa. Okey, akak rasa Okey. Akak rasa kita ambil sudu yang lain. Pedas sikitlah, Kak. Tu. Kita letak kat sini. Okey. Kemudian kita rasa ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, memang terangkat. Sambalnya ni memang rasa macam nasi ayam penyet punya sambal. Okey, itulah tak tahu nak cakap tu apa tu. Tapi bila dah makan dengan kari tu memang ragunya sedap. Okey, bagi penonton-penonton yang mungkin teringin nak menikmati hidangan mi kari campur, mi kari udang galah, mi kari kerang dan juga kari udang galah ini, kalau boleh dikongsikan laman sesawang media sosialnya. Semua yang kalau nak order kita boleh search dekat dapur darurat dengan Facebook. Search je dapur darurat, lepas tu nanti dekat situ kita sediakan nombor telefon, ada WhatsApp. Okey. Just WhatsApp, nanti kita akan layan. Berapa lama nak kena order? Kalau maklumlah kadang-kadang kan ada orang tu dia suka macam tengah hari nak makan, pagi ni baru dia order. Kita selalunya ambil order sehari awal. Sehari awal sebab kita nak masak
kita masak tu by order. Kalau order baru kita buat. Kalau last minute request tu boleh? Tengok rezeki lah. Tengok Kalau rezeki. ada buat lebih kita boleh bagi. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Ain daripada Dapur Darurat di atas perkongsian menu istimewa mi kari campur dan juga kari udang galah, dan juga Chef Zainal tadi yang berkongsi 2 resepi istimewa daripada Chef Zainal sendiri. Tapi sebelum kita nak ke mana-mana, anda bersama dengan Farin sebentar lagi kami nak kongsikan antara lagu terbaru daripada Usop. Dengarkan. Silakan. Aku tak bisa melihat kau masih lagi bersama dia. Sampai bilakah engkau biar ku terluka? Hidup dalam kepedihan. Ku tuliskan lagu ini untuk buat engkau berfikir betapa perihnya rasa jiwa terus dipersia. Di manakah kesetiaan janji kita? Engkau berjanji untuk lupakan dia. Itu dia sejarah cinta kita. Sejarah cintaku. Cinta awak. sejarah cintaku. Sejarah Banyak sejarahnya. cintaku. Okey, sejarah cintaku yang menjadi runut bunyi untuk drama di Slot Akasia, Kisah Cinta Kita. Awak ni tersyashul. Hello, Elena on the line. Okey, itu bukan sejarah kisah cinta Fahrin, tetapi kita nak kongsikan tentang sejarah cinta Usop. Jadi Assalamualaikum. Apa khabar Usop? Waalaikumsalam. Sihat ke tu? Tak berapa sihat sikit. Awak tak apa sihat. Ni kat Langkawi ke? Tak, saya ada kat library ni. Ada. Itu dia nampak belakang tu. Membaca jambatan ilmu ya. Okey. Tak adalah, saya ada kat rumah je. Okey. Usop, sejarah cintaku setelah beberapa ketika kita tak dengarkan lagu terbaru dari Usop dan kini kembali. Jadi kongsikan bersama kita mengenai lagu ini, Usop. Okey, lagu ni diciptakan oleh Hakim Rosli dan Datuk A. Aida. Yes. Dan lagu ni mengisahkan tentang apa yang saya faham. Lagu ni mengisahkan tentang pasangan kekasih. Dia orang sedang bercinta tapi kekasih dia masih ingatkan ex lama dia. Tak baik, tak patut buat macam tu, kan? Tak patut. Tak patut. Tapi Usop tak macam tu kan? Tak. Janji. Janji, saya bukan macam tu. Okey. Antara yang menarik juga ialah ianya ada liriknya ditulis oleh Datuk A. Aida yang merupakan seorang pelakon, penerbit bagi drama, sesebuah drama tu. Bila Usop membaca lirik ni mudah tak faham dan dapat merasakan tak tentang kisahnya ni? Saya bila dapat lagu saya akan saya macam hadam melodi hadam melodi untuk saya, orang kata apa, hembuskan lagu tu kan, sebab saya nak apa yang saya menyanyi sampai dekat hati orang. Nampaklah apa lagi Okey, tak apa Usop. Tak apa. Jadi apa harapan Usop untuk lagu ni sebenarnya? Sebab dia pun dah jadi OST kan. Jadi apa harapan Usop untuk lagu ini? Harapan saya untuk lagu ni, saya harap lagu ni boleh mencapai view potong lagu saya, iaitu single kedua saya, sebab single kedua saya selamanya tu 28 juta tontonan. Wow. So saya harap lagu Sejarah Cintaku ni dapat beat lagu selamanya, Okey, jadi sejarah juga ya. Okey Usop, ringkasnya media sosial Usop kalau nak tahu perkembangan terbaru Usop. Okey, media sosial Usop, kalau TikTok, Instagram Usop Official, TikTok Usop _97, dan perkembangan terbaru saya, insya-Allah bulan 12 ni saya akan berlakon lagi satu filem. Dan
saya akan keluar 2 buah lagu lagi untuk OST, untuk 2 OST filem. Wow. Habislah usuk Fariq Ahmad tak boleh cek makan. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih. Selamat berjaya untuk peringkat separuh akhir nanti insya-Allah. Semoga Baik, berjaya. terima kasih. Baik. Terima kasih. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kita nak kongsikan Farin makan makanan ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang tak jemu-jemu tinggalkan komen di Facebook dan juga kepada Chef Zainal dan juga Dapur Darurat Chef Ain tadi bersama kita dengan menu-menu kita pada hari ini. Memang sangat mengujakan, kalau lihat pun kita rasa lapar dah kan Farin kan? Farin juga tak sabar tadi nak makan menu-menu ni. Tak apa Farin, kejap lagi Farin boleh rasa, saya dah rasa tadi. Anda jangan lupa cuba menu ini untuk anda hidangkan bersama seisi keluarga. Tak sempat hari ini, hujung minggu nanti pun boleh kan? Betul. Dan baik. esok Farin. Esok ini kita nak cakap kepada anak-anak muda ni. Kita ni sebenarnya susah cari kerja ke ataupun ada kerja, tapi kita ni memilih kerja atau berkira sangat pasal status kita tu. Ada banyak persoalan yang dikongsikan esok ni, sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada banyak kerja, tapi bila kita dah offer tak boleh nak buat ini, tak nak buat itu. Ini bukan standard aku ni. Ya, bukan standard saya dan sebagainya. Ini yang kita nak bincangkan esok bersama dengan tetamu kita di dalam talian dan juga di studio. Jadi kalau anda mungkin ada sebarang komen, perkongsian ataupun buah fikiran, kongsikan bersama dengan kami. Jadi kita bertemu lagi jam 12.30 hari esok. Kami tinggalkan anda sini. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum. Bye. Masih kekalkan ajaknya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi.